Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan kongsikan tentang kursus SPK 1044 pemprosesan kek dan roti, tetapi untuk pengenalan bahagian kek sahaja. Untuk kursus SPK 1044 ada 3 selo. Pertama, saya akan kongsikan dan menerangkan kaedah-kaedah pemprosesan kek dan roti. Kedua, menghasilkan kek dan roti menggunakan kaedah yang betul. Dan ketiga, melaporkan hasil dapatan produk roti. Ini selo. Tetapi untuk hari ini, saya akan fokuskan kepada penghasilan kek, iaitu kek merupakan produk manis, lembut, hasil daripada campuran tepung, lemak, telur, gula dan bahan lain dibakar dan selalunya kita akan hias. Kek ini adalah bahan asas penyediaan kek. Yang pertama, kita kena ikut formulasi. Pastikan setiap sukatan adalah tepat. Kawal suhu dengan tepat. Dan kerapian kek menentukan rupa bentuk kek. Dan tekstur dan rasa adalah bergantung kepada bahan-bahan yang kita gunakan, itu tepung, gula, serbuk penaik, lemak dan telur. Selepas itu kita akan buat ciri penilaian sama ada penilaian fizikal dan organoleptik, iaitu menentukan dari segi warna, tekstur, bentuk, bau dan rasa kek. Faktor-faktor penting dalam pemprosesan kek: bersihkan ketuhar, lembutkan mentega, sejukkan mentega, bersihkan telur, pilih tim pembakar yang bersesuaian, gelis tim pembakar, panaskan ketuhar, tepung yang sesuai, ayak tepung, sejukkan kek, potong kek dan simpan kek. Ini perkara-perkara yang kita perlu ketahui lah, wajib diketahui sebelum kita menghasilkan kek. Pertama, kena panaskan oven pada suhu 180 darjah selama 15 minit sebelum kita masukkan kek. Yang kedua, jangan buka pintu ketuhar sebelum kek kita set. Sebab kita takut kek kita bila haba keluar menyebabkan kek mendap. Ikut arahan formulasi. Jika kita tidak ikut arahan formulasi, sama ada kek kita menjadi bantat ataupun tidak berhasil seperti sepatutnya. Dan bahan-bahan kering perlu diayak. Contohnya 3 kali kita ayak dan mengikut formulasi. Ini adalah bahan-bahan dalam pemprosesan kek. Untuk penghasilan kek, tepung gandum adalah bahan yang sangat utama. Tepung gandum ada 2 jenis, sama ada tepung gandum tinggi protein atau tepung gandum rendah protein. So, biasanya kita akan pakai tepung gandum yang rendah protein. Tepung gandum ni adalah tujuan utama dia untuk memberikan struktur asas kepada kek. Kalau kita tak ada tepung gandum, kek kita akan drop lah, akan jatuh. Gula. Bahan yang kedua penting adalah penyumbang rasa manis. Kalau kita makan kek memang akan rasa manis. Kecuali kek kita tu no sugar. Tetapi sekiranya kita tidak meletakkan gula, dia akan beri kesan lah sama ada dari segi jangka hayat, beri tekstur. So tekstur dia tak akan sama lah kalau kita tak letak gula. Lemak. Lemak boleh jadi sama ada pakai butter, margarine. So biasanya kita akan pakai salah satu. Itu untuk fungsi lemak. Telur, sama ada kita boleh pakai putih telur atau kuning telur ataupun kedua-duanya sekali. Kek overload, biasanya dalam penghasilan kek span, kek minyak menggunakan overload untuk melembutkan dan menggeburkan kek. Serbuk koko memberi warna dan menambahkan khasiat. Ada setengah resepi menggunakan cecair, melembutkan tekstur, menambahkan kandungan nutrisi. Minyak untuk melembutkan produk dan menghaluskan tekstur. Soda bikarbonat, serbuk penaik adalah bahan yang digunakan dalam penghasilan kek. Biasanya kita nak naikkan kek, bertindak untuk menaikkan dan meningkatkan isi padu produk hasilan kita. Susu, sama ada nak untuk menambahkan lemak, rasa lemak. Sama ada kita boleh pakai susu tekstur, susu dalam kotak atau susu tepung. Bahan pewarna biasanya dalam penghasilan kek marble menggunakan bahan pewarna. Non-dairy whipping cream, perisa pandan, tepung jagung juga diletakkan bersama untuk menambahkan tekstur bersama tepung gandum. Bukan tepung jagung sahaja, tapi biasanya bersama tepung gandum. Cream cheese, keju lembut yang digunakan dalam penghasilan kek juga. Garam. Itu adalah antara bahan-bahan yang digunakan. Selain itu kita akan gunakan peralatan.
Okay, peralatan yang digunakan untuk penghasilan kek biasanya torak, pengayak, sudu penyukat, cawan penyukat. Sudu penyukat dan cawan penyukat adalah sukatan metrik, bukan sama dengan sudu dengan cawan yang kita minum. Okay. So, bila kita buat sukatan satu cawan, pakaikan satu cawan metrik. Pembuka telur, bis, brus pastry, spatula, dulang pembakar, acuan dan alat penimbang. Ini bahan-bahan, ini peralatan-peralatan asas lah yang saya sebutkan tadi. So, ini mesin mixer. So, boleh kena pasti mesin mixer. So, biasanya kita akan guna whisk lah. Bahagian kita akan guna untuk mengadun cecair krim ataupun kita nak buat meringue atau buat icing, kita akan pakai part whisk. Okay, selain daripada oven sangat penting, kita nak bakar, chiller. Kalau kita nak sejukkan macam burnt cheese cake, boleh kita sejukkan terlebih dahulu. So, kita akan pakai chiller. Selain daripada itu, kita kena pastilah kenapa ada beberapa masalah bila kita menghasilkan kek. Antaranya adalah kek tidak naik dengan sekata. So, antara sebab kek tak naik dengan sekata, mungkin masalah dari segi suhu, setting suhu, oven, bancuhan tepung tidak sebati, adunan melebihi setengah daripada ukuran loyang pembakar dan loyang tidak sesuai. Okay, kek bantat, telur yang digunakan mungkin terlalu kecil atau telur yang digunakan sudah tidak elok. So, menyebabkan kek bantat. So, boleh tengok juga kenapa kek bantat ni suhu ketuhar terlalu rendah. So, jangan set suhu yang terlalu rendah. Biasanya kita akan bakar kek bersuhu 180 tapi bergantung kepada suhu oven masing-masing. Okay. Boleh baca, kek mendap di bahagian tengah. Biasanya kek tidak dibakar untuk jangka masa yang sepatutnya. Biasanya kalau kek sepatutnya masak pada 40 minit tapi 30 minit kita dah ambil, mungkin dia tak masak dekat bahagian tengah. So, bila kita keluarkan dia akan drop, jatuh. So, itu antara sebab kenapa kek mendap lah. Ya, ukuran acuan yang tak sesuai pun boleh menyebabkan kek mendap. Boleh tengok. Bancuhan mentega tidak sebati atau berketul. Kalau kita pakai mentega yang tidak dibiarkan pada suhu bilik, bila kita campur dengan adunan, dia akan jadi berketul. Kek lembap dan lepeh, terlalu banyak cecair. Okay, kalau kek berat, kemungkinan besar terlalu banyak tepung digunakan. Kek merekah boleh berkaitan dengan suhu oven yang terlalu panas atau menyebabkan bahagian luar kek terlalu cepat masak dan kepanasan. Jenis loyang tidak sesuai. Kek merekah, acuan loyang terlalu kecil yang tak sesuai lah. Okay, kek buah mendap. Kek buah yang baik adalah mempunyai keseluruhan buah yang serata atas dan bawah. Bukan dia berada di bawah sahaja atau berada di atas sahaja. Bila tekstur kek terlalu kasar atau berlubang besar, kita kena tengoklah kenapa sama ada penggunaan telur yang terlalu kecil atau terlebih sebut menaik menyebabkan kek kita banyak berlubang. Kek keras sama ada terlalu banyak tepung gandum, tak cukup cecair. Okay, ini menyebabkan kek keras. Kek kering, kalau kek kita kering, kita boleh tambahkan 2-3 sudu besar sudu segar untuk menjadikan kek lebih mampat. Kek menjadi serbuk roti. Sukatan mentega tidak tepat, sukatan gula tidak tepat ataupun penggunaan tepung yang tidak sesuai. Kek menjadi seperti bingka, terlalu banyak cecair, tepung terlalu sedikit. Okay, ini adalah pembukusan kek yang digunakan lah. Okay, kek boleh simpan kek dalam siap di tempat penyimpanan kek atau dalam chiller untuk memanjangkan jangka hayat. Dan daripada itu saya nak menerangkan tentang 6 jenis kaedah pemprosesan kek. So, kita akan hasilkan kek mengikut jenis-jenis method. Okay, method pertama adalah method creaming. Method kedua sponge method. Method ketiga gao and ramas atau rub-in method. Method keempat whiskey method, method keempat all-in-one method dan method kelima mencair. Okey, untuk method kaedah creamy method, biasanya kita akan menghasilkan kek yang lebih ringan, gebu dan tekstur yang sama rata. Kita akan pukul gula dan mentega sehingga gebu. Dan biasanya menggunakan kaedah ini macam kek butter, kek marble, fruit and pastry cake. So, banyak menggunakan kaedah creamy method.
Method ini contoh dia, method filling method. Method kedua adalah bata tepung ataupun span. Kita akan pukul gula dan telur sehingga menjadi adunan span. Biasanya kek span lah menggunakan method ni. Kaedah rub-in method adalah biasanya penghasilan muffin. Kita akan kita akan gaulkan tepung dengan mentega dengan hujung jari kita sambil kita memasukkan udara untuk menjadikan sebut roti. Okay, ini kaedah rub-in method. So, kaedah seterusnya whisking method. Telur dienjuk bersama gula sehingga kembang dan naik sambil udara dimasukkan seberapa banyak yang boleh. So, whisking method adalah untuk penghasilan kek chiffon. Ini kaedah whisking method. Method seterusnya all-in-one. Method ni biasanya lebih mudah berbanding method lain. Kita akan sukat semua bahan dan akan campurkan serentak dalam mangkuk adunan dan pukul bersama sehingga adunan menjadi sebati. Ini all-in-one method. So, seterusnya kaedah mencair. Kaedah mencair menggunakan lemak dicairkan bersama pemanis iaitu gula, sirap atau sirap pekat hitam. So, kaedah mencair kita gunakan biasanya untuk penghasilan brownies. So, ini kaedah mencair. So, untuk hari ini saya sudah kongsikan beberapa metod penghasilan kek dan bahan-bahan yang digunakan dalam penghasilan kek dan peralatan-peralatan yang digunakan dalam penghasilan kek. So, itu sahaja untuk hari ini dan terima kasih.